Saudara-saudari, saya terima dalam peringkat kita menghadapi bencana dan ujian COVID-19 ini. Doa minggu lalu saya bacakan doa kiriman Syekh Yusuf Al-Kharadawi. Minggu ini saya terima dari Syekh Ihya Ulumuddin dari Malang, Indonesia. Beliau juga di antara penganjur kegiatan yang mewakili seorang alim yang terkemuka, Alama Al-Muhaddith Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alawi Maliki Al-Makki Al-Hasani. Beliau ini ada kekuatannya almarhum sekarang. Dia selain daripada hafiz yang kita kenal banyak, tetapi keistimewaan dia ialah beliau satu seorang muhaddith. Dia kalau umur muda sekitar 9-10 tahun sudah menghafal bukan saja Quran tetapi kumpulan hadis muwatta'. Dan ini yang diiktiraf oleh semua ulama semasa. Saya baca umpamanya kenyataan dari Mufti Mesir, kenyataan dari Qaradawi, dari ulama dari Morocco, merata tempat, kerana kehilangan beliau itu pada tahun 2004 itu dianggap itu kehilangan permata di dunia. Saya dengar nama beliau tapi tidak pernah menemui beliau. Tetapi semasa saya di penjara, beliau ada menemui ayah saya masa itu masih lagi di Kajang dan menyampaikan salam dan mengirimkan ridak ini, selepang kita kata, dan kata bagilah kepada Anwar, minta dia pakai. Jadi saya pun bawalah malam ini kerana mengenang Syekh Muhammad Alawi Maliki Al-Makki Hasani dari Makkatul Mukarramah. Dan beliau memberikan pesan dan doa, dan sejak itu saya mulai kenal, membaca, meneliti ajarannya, dan tiap kali ke Mekah menemui anaknya, Syekh Ahmad bin Muhammad Alawi Maliki Hasani. Dan pernah dalam beberapa pertemuan kita beritahu bagaimana pengajaran hikmah dakwahnya itu luar biasa. Dia kata seorang alim yang menyampaikan dakwah mestilah dengan kasih sayang, hormat, cinta, bukan dengan benci dan menghina, apatah lagi memfitnah. Inilah yang beliau rumuskan dari di antara yang beliau anggap sebagai, dan yang kita tahu sebagai hadis awal yang tercatat, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sekiranya kamu kasih dan cinta kepada yang di bumi, nescaya yang di langit akan mencurahkan kasih sayang. Saya baca. Tapi biarlah kita mula dengan doa itu sebelum saya kupas lanjut pesanan beliau dan juga kedudukan kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allah, Allah, irhamna, anta maulana, Allah, 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 wakhbalna ma lana ghairak. Allahumma idni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung, ya, minta pohon berlindung kepada Allah dari beratnya musibah yang tidak mampu kami tanggung, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, dari buruknya akibat yang telah ditakdirkan, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa. Mudah-mudahan kita dapat amalkan.
Hadirin yang dimuliakan, kita juga harus ingat bahawa gesaan, kekuatan ulama seperti Muhaddith Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani itu menerapkan faham Islam dan kebijaksanaan dalam dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita tahu dalam asas dalam kegiatan Islam dan dakwah bahawa dakwah itu mestilah dengan bijaksana, dengan hikmah, dengan perkataan yang baik. Dan kalau pemujadalah ataupun ada perbincangan, mestilah dengan kata-kata yang baik. Dan ini nampaknya tidak semestinya berlaku. Kita tengok saja sebahagiannya yang mengaku diri mereka itu pejuang Islam atau penggerak parti Islam ataupun mewakili kononnya harakah Islam, tetapi kenyataan maki hamun, cela, fitnah itu menjadi kebiasaan. Tak dipastikan kebenaran, tidak mengerti apa-apa maksud umpamanya tuduhan dan fitnah dan apa kesannya tidak dipedulikan. Ini kadang-kadang kalau saya ingat masa muda dulu, kita baca kitab Abdul Karim Zaidan. Itu yang agak popular. Yang bedakan di antara ulama yang benar dan ulama yang su. Dan Imam Ash-Shatibi umpamanya menyebut ulama su adalah ulama yang tidak beramal sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Maknanya dia ketahui. Belum tentu dia hayati atau faham, tapi dia tahu. Ya. Ibn Taymiyah umpamanya. Ini mengutip dari Al-Quran, mengupas ayat 146 Al-A'raf. Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Ya, keadaan di mana orang yang tidak mengamalkan ayat Quran itu sesuai dengan ilmunya, tapi mengikut hawa nafsunya. Ya. Ini banyak kalau kupas-kupasan begini, umpamanya hadis itu satu hadis yang agak berat dari Anas bin Malik. Ya. Maknanya umat itu boleh binasa. Kita selalu ingat umat itu binasa oleh kerana pemimpin yang zalim, perompak harta negara, penjenayah besar, itu yang akan membinasakan umat. Tapi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan kebinasaan bagi umatku yang akan datang ialah dari ulama su. Siapa yang menjadi ilmu itu sebagai barang dagangan? Yang pakaian mereka, hebat mereka, dan kelulusan mereka. Tapi barang dagangan yang mereka jual untuk berdapat pengaruh pertama daripada umat, tetapi menjadi alat penguasa untuk mendapat keuntungan habuan bagi diri mereka. Allah tidak akan memberikan keuntungan dan dalam perniagaan mereka itu. Ya, itu peringatan kepada kita sebab sekarang ini ya, meluas. Hari ini fatwa begini, esok fatwa begini, boleh bersekongkol, yang haram dijadikan halal, dijadikan harus, dan fitnah meluas, dan orang yang pengikut itu bersetia, dia walak apa yang disebut dipatuhi. Jadi mudah-mudahan dalam pengantar singkat ini, pertama doa kita jangan lupa amalkan, dan keduanya peringatan untuk merujuk kepada yang sahih,
Ini tradisi, orang tanya apa hebatnya dalam tradisi ilmu keilmuan Islam. Ya, kalau Quran itu dia mesti autentik. Ya. Saya baca umpamanya kupasan Muhammad Hamidullah, ada perdebatan tentang sahihnya Al-Quran, ada institut yang ditubuh di Jerman, tak salah, di Cologne, Jerman, untuk mempertikai kesahihan Al-Quran itu. Sukar. Ini kekuatan Islam ini kerana autentik sahihnya sumber. Hadis pun begitu. Dia sebut hadis siapa perawinya, apa kategorinya, ya. Jadi sahih itu tidak. Jadi dia ada tradisi dia yang mengajak kita supaya mengetahui atau memahami dan mempersoal. Jadi mesti ada, ini yang disebut creative thinking ini. Dia mesti ada daya kreatif, dia ada critical thinking. Dia tak tengah telan bulat-bulat saja. Ya. Dan kita diajar oleh setengah-setengah guru begini untuk hanya patuh, jangan soal, wala. Jadi bagi umat itu bodoh. Bila bodoh, dia boleh cekap. Sama dengan diktator, sama dengan yang authoritarian, yang takut dengan demokrasi, yang takut dengan media bebas. Tapi guna Islam. Ya. Kalau sedikit, ada bahaya, liberal. Kalau bicara sikit, ajak orang bukan Islam juga berdialog kita bersama, ini plural. Jadi, yang mengikut itu, ikut selera 2-3 kerat pimpinan. Jadi mudah-mudahan dalam keadaan kita menghadapi malapetaka ini, Allah uji begitu rupa. Kaya bagaimanapun, hebat bagaimanapun, alim bagaimanapun, kita dalam ujian dan menghadapi ujian dan kesusahan. Mudah-mudahan kita dapat menghindari dari balak atas dasar kejahilan. Ada beberapa perkembangan semasa yang saya rasa perlu saya beri sedikit ulasan. Ya. Tadi Ketua Pengarah Penjara memberitahu tentang kesesakan penjara. Bukan perkara baru. Saya pernah keluarkan kenyataan itu di mahkamah. Penjara Sungai Buloh itu patut muat 2,500 orang. Pada ketika itu sudah 5,000 orang. Staf sama. Dan masa itu penyakit TB, HIV dan sebagainya, risiko pada staf pun banyak. Dan lepas saya bebas, saya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri yang sekarang Perdana Menteri, menyebut perkara ini. Tahanan tu kadang-kadang perkara yang kecil-kecil itu. Sekarang ini saya bayangkan, nelayan ditangkap, langgar ini perintah kawalan, 3 bulan penjara. Orang besar di Monkiara 1 bulan penjara. Ada magistrat dulu, pekerja asing, maksimal 4 tahun penjara, 4 rotan. Bukan, 1 tahun penjara, 4 rotan. Orang cari nafkah halal, orang miskin ini dibawa oleh ejen. Ejen lepas, kerana ejen itu datuk atau Tan Sri atau pembesar atau ketua bahagian. Yang di bawah ini, magistrat mesti guna juga akal fikirannya. Kita belajar. Saya dengar lulusannya di Universiti Islam Antarabangsa. Dia belajar apa? Belajar peraturan 2-3, Undang-Undang 3-2. Dia tak belajar keadilan. Dia tak belajar masyarakat. Jadi orang miskin ini datang dari entah Jawa Timur atau Lampung atau mana-mana lah. Datang, cari nafkah yang halal, ditangkap, dirotan. Atau istilahnya dicambuk. Yang perkenalkan undang-undang itu pun zalim, yang melaksanakan pun tidak faham undang-undang. Walaupun dia ada kelulusan undang-undang. Saya suka cerita kerana Ketua Hakim Negara tadi mengeluarkan kenyataan, memberikan pertimbangan kerana kesesakan penjara. Tapi isunya bukan saja kesesakan penjara. Isunya keadilan. Bila orang kecil ditangkap walaupun salah, hukuman itu berat. Bila orang besar rompak bilion-bilion, itu lepas. Dan tambah sekarang ada runding, tangguh, lepas.
Jadi mudah-mudahan satu pengajaran kepada kita. Tapi yang penting, balik kepada masuk penjara, orang pekerja asing, udahlah, keluarkan. Yang kecil-kecil, isu kecil. Itu pun belum tentu salah tak salah pun, saya tak tahu. Saya tahu, saya ada pengalaman. Ya. Jadi, berilah sedikit kelepasan supaya penjara itu terkawal kedudukan dia, selamat dari ancaman coronavirus ini. Jadi ini saya rasa penting. Tapi kalau tanya setelah bertahun masalahnya, apa yang berlaku? Kita akan tubuh jawatankuasa kabinet untuk bincang dan mendapat keterangan. Ini virus yang serius ni. Hari-hari ni masalah sekarang. Kalau anak awak bekerja sebagai staf penjara, awak akan tahu masalah dia. Tetapi oleh kerana anak awak tidak akan jadi staf penjara, dia akan jadi pengurus korporat. Jadi kamu tidak mengerti perasaan dan derita orang di bawah. Sebab tu saya syukur kepada Allah Taala ada pengalaman melihat sendiri keadaan yang paling berendah dan buruk, dan mengharapkan ada reform di penjara. Ini sebagai satu contohnya saya sebut, ya. Dan ini terkait juga dengan barang orang nelayan. Kita tahan. Ya, dia buat kesalahan. Saya tak tahu ikan dari mana, kalau orang tak boleh tangkap ikan, saya tidak tahu. Lepas tu adalah beberapa kelulusan, kelonggaran, peraturan dikenakan. Kalau tidak ikan, tak ada. Kemudian banyak tempat ikan terlempar. Ada tempat hari itu, kita bicara Cameron Highlands, dibuang. Di Selangor ada beberapa tindakan baru dan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri umpamanya turun kumpul dengan lori beli daripada orang kampung. Saya dengar tadi keluhan dari peladang Kelantan. Selalu orang kata orang Melayu ni malas. Kita dengar ni leteran dah meluat, saya dengar berpuluh tahun. Orang Melayu ni malas, tak kerja. Ya, ini Melayu mungkin anak-anak pembesar lah yang jadi konglomerat yang mendapat habuan, tak bekerja. Tapi ramai orang Melayu, peladang dan petani kerja. Dengar keluhan mereka dan kita ulas. Aku nak tanya kerajaan ni, kerajaan PN ni. Bukit Topak tu saya bertetel teruk saja timur. Belakang rumah aku tu pria, tak tahu nak jual mana. Nak bagi kat orang tak boleh, nak jual tak boleh, buruk saja. Nak bagi kat orang pun tak boleh. Apa tindakan kerajaan? Aku nak tahu. Jual tak nak boleh. pergi rumah-rumah tak benar. Buat saja. Jual rumah tak boleh. Lori tak mari ambil. Rugi berapa ribu? Berapa puluh ribu rugi. Bukan seorang dua tanah tu. 7-8 orang tanah Bukit Topak tu. Buat saja saya. Buang tu dia. saja. Lepas tu belakang rumah aku tu pria. Baru buah. Tak tahu tu mana. Aduh. Paruk lah. Puak-puak leban ni dia main politik 24 jam. Tak tahu kat sekarang. Dia makan gaji tak apa. Dia gaji ada tiap-tiap bulan kita ni. Lagu mana dek kampung ni. Nak makan lagu mana. Nak keluar hasil lagu mana. Hak tu kena fikir. Bukan nak fikir politik parti 24 jam. Enggak tu sikit-sikit sudah lah. Ketua-ketuamu tu kaya raya pakai Mercedes bini ramah mu negara pun kaya. Tak seduk ranga lah, bodoh ya. Okey. Kau naik angin ni. Okey, baik, cukup. Terima kasih. Kita fahamlah. Ini masalah yang saya terangkan. Ya, sebagai ini satu contoh dan perkara ini masih berlaku terus-menerus dan saya harap dapat disegerakan. Kita ada farmer, tak cukup dengan farmer. Gunalah jentera yang ada, angkutlah barang-barang ini. Dan kerana kalau tidak, kita hanya bergantung kepada penyampaian habuan. Ini bukan ruangnya untuk saya kupas ekonomi, tetapi masalahnya seperti mana yang dibicarakan dalam laporan Bank Dunia, Bank Negara. Ini, kesan ini, ya, penghasilannya terbantut. Produktiviti tertahan. Pembeli tertahan. Jadi dia menghadapi kemelesetan yang dahsyat bagi negara kita. Dan dia memerlukan satu tindakan tegas. Tindakan segera dan tegas.
Bukan pengumuman tegas, tindakan tegas. Ni kalau tidak kita bunyi hebat, ya betul, orang senang. Tetapi tindakan di peringkat bawah tidak sampai ke mana. Semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah dan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.